Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel pengajian Cikgu Suzaimah. Hari ini cikgu akan sambung pada video ahli bentuk komunikasi part 2 kepada ahli bentuk komunikasi SEM 2 part 3 untuk cara menentukan jenis graf yang kompleks. Tapi kita fokus pada graf bar, graf memesong, graf bar memesong, graf garis memesong. Graf memesong, kata kuncinya ada juga setengah memanggil graf imbangan samalah dengan maksudnya dengan graf memesong. Kata kunci graf memesong ialah peratus perubahan, perubahan peratusan, kadar perubahan antara atau dari tahun, perbezaan jumlah antara tahun. Contoh soalan, okey, berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai menunjukkan peratus perubahan hasil kerajaan persekutuan antara tahun 2006 dengan tahun 2007 dan dengan anggaran tahun 2008. So, kata kunci di sini ialah peratus perubahan. Peratus perubahan saja, bukan peratus saja, dia mesti datang sekali, peratus perubahan atau perubahan peratusan ataupun kadar perubahan ataupun perbezaan jumlah. Graf memesong formulanya ialah untuk formula peratus perubahan atau kadar perubahan, formulanya ialah nilai baru tolak nilai lama bahagi nilai lama darab 100. Kita ambil dua titik perpuluhan. Formula untuk perubahan atau perbezaan jumlah ialah nilai baru tolak nilai lama. Graf memesong ada dua jenis, iaitu graf bar tunggal dan graf bar kompaun. Kalau graf bar tunggal, dia hanya melibatkan 2 tahun sahaja. Kalau graf bar kompaun, dia akan melibatkan lebih daripada 2 tahun. Contoh graf bar memesong iaitu yang tunggal, yang ada 2 tahun, contohnya 2008 hingga 2009, graf antara bar tersebut adalah mesti dijarakkan. Ada jarak antara pembuli ubah bar ini yang berbeza. Dan skala mesti ada positif dan negatif. Untuk soalan ni ialah perbezaan jumlah. So, unitnya ialah tan metrik. So, skalanya kena tulis 1 cm sama dengan plus minus 100 tan metrik. Contohnya untuk satu ni 100, ini negatif 100. Untuk graf bar memesong yang jenis kompaun yang ada lebih daripada 2 tahun, contohnya untuk kelompok 2006 hingga 2007, mesti dirapatkan antara kelompok yang sama. Untuk kelompok yang seterusnya iaitu kelompok 2007 hingga anggaran 2008, mesti dijarakkan bagi membezakan tahun. Untuk skala, bagi peratus perubahan yang kita kira menggunakan formula nilai baru tolak nilai lama bahagi nilai lama darab 100, unitnya ialah peratus. So, skalanya perlu ditulis 1 cm sama dengan plus minus ni mesti ditulis, iaitu 5%. Okay, simbol positif negatif plus minus tu wajib ditulis. Untuk graf garis memesong, kata kuncinya ialah gabungan kata kunci garis dan memesong. Untuk kata kunci graf garis yang seperti yang dalam video cikgu yang pertama part 1, seperti aliran, unjuran, pola, itu semua adalah kata kunci graf garis. Bila ada kata kunci graf memesong, perubahan contoh kata kunci graf memesong, perubahan peratusan, peratus perubahan, peratusan perubahan, kadar perubahan, gabungan antara kata kunci garis dengan memesong akan terbentuknya graf garis memesong. Contoh gabungan tersebut ialah pola perubahan peratusan ataupun pola peratus perubahan ataupun pola peratusan perubahan ataupun pola kadar perubahan. Kemudian aliran kadar perubahan ataupun aliran peratusan perubahan, aliran peratus perubahan, aliran perubahan peratusan ataupun unjuran perubahan peratusan, unjuran peratus perubahan, unjuran peratusan perubahan, unjuran kadar perubahan. Ada juga kata kunci graf garis memesong. Bila ada
kata kunci garis iaitu aliran, dan dalam petikan ada nilai positif dan negatif. Contohnya, soalannya berbunyi aliran kadar pertumbuhan. Bila ada dalam petikan nilai positif dan negatif, maka dia akan jadi graf garis mengisor, yang mana kadar pertumbuhan tersebut yang negatif tu, semua nilai yang ada dalam tu tak perlu kita kira pengiraan yang menggunakan kadar perubahan dengan peratus perubahan. Yang memerlukan pengiraan adalah yang menggunakan kata kunci peratus perubahan dengan kadar perubahan. Yang ni perlu kira. Mengikut formula yang cikgu bagi, peratus perubahan dengan formula kadar perubahan. Tapi jika dalam petikan tu ada nilai negatif dan positif, ada turun naik, contohnya kadar inflasi atau trend, maka graf itu akan jadi graf garis memisung. Contoh soalan STPN 2015 ulangan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan tahunan keluaran dalam negara kasar KDNK mengikut sektor terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013 ulangan. So ini ialah graf bar ataupun garis memisung sebab ada kata kunci kadar perubahan di situ yang menunjukkan garis ataupun bar memisung yang jenis compound sebab ada 2 tahun saja. Ada banyak tahun iaitu 2010 hingga 2011, kemudian 2011 ke 2012, kemudian 2012 ke ramalan 2013. So yang ni perlu kira kadar perubahan sebab formula kadar perubahan cikgu dah beri di sebelum ni. Nilai baru tolak nilai lama bagi nilai lama darab 100. So untuk kolom pengiraan kadar perubahan tahunan perlu dibuat satu kolom khas iaitu untuk pengiraan kadar perubahan tahunan, dan kolom kadar perubahan tahunan pengiraan inilah yang akan diplotkan pada graf garis ataupun graf bar memisung tersebut. Okay. So di sini kita akan buat kelompok 2010 hingga 2011, berapakah kadar perubahan dia, dan kadar perubahan untuk kelompok 2011 hingga 2012, dan kadar perubahan untuk kelompok 2012 hingga 2013 ramalan. So ini contoh graf bar memisung yang mana kita kelompokkan 2010 ke 2011 satu, kemudian kita jarakkan untuk pergi ke kelompok seterusnya 2011 ke 2012, dan kita jarakkan lagi untuk pergi ke kelompok seterusnya 2012 hingga 2013 ramalan. Dalam kelompok yang sama iaitu dalam satu tahun yang sama, dalam kelompok satu tahun yang sama, bar ini perlu dirapatkan seperti ini. Jika ada ramalan, pada tajuk tahun ramalan perlu ditulis, dan pada paksi X label perlu tulis ramalan pada tahun yang menjadi ramalan. Kadar perubahan tahunan KDNK perlu ditulis unitnya peratus kali, dan unit untuk paksi label tahun juga perlu ditulis. Okay. Untuk kadar perubahan ini, graf garis memisung juga diterima sama markah dengan untuk graf bar memisung, dan labelnya pun mesti perlu lengkap seperti graf bar memisung tadi. Soalan seterusnya, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran kadar pertumbuhan guna tenaga mengikut sektor, mengikut kumpulan pekerjaan utama di Semenanjung Malaysia bagi tempoh yang dinyatakan. Dalam petikan kita baca ada nilai negatif dan nilai positif. Maka bila ada kata kunci garis aliran, graf ini akan jadi graf garis memisung yang jenis compound. Kenapa dia compound? Kerana tiada kata kunci komponen dalam soalan ini. So jadilah graf garis memisung yang compound. Graf garis memisung, okay, dia tak ada komponen. Kita tak perlu tengoklah compound ni. Yang untuk yang ni, kita tak perlu kira kadar pertumbuhan. Okay, tidak perlu kira kadar pertumbuhan sebab dia dah ada nilai negatif di dalam ni. So, yang perlu kira kadar tadi ialah untuk kadar perubahan dengan perubahan peratus sahaja. Atau peratus perubahan sahaja. So, kita lihat di sini, bila ada nilai negatif ni, kita tak perlu kira lagi. Dan bila ada aliran dalam soalan, jadinya graf garis itu ialah garis yang memisung.
Okay. So, dia akan jadi macam ni. Untuk tahun yang ada jangkaan, perlu ditulis pada tajuk jangkaan 2015 dan perlu ditulis pada paksi X jangkaan tahun 2015 ni, dan peratus mesti ditulis unitnya, kadar pertumbuhan guna tenaga peratus ni perlu ditulis. Untuk skala, kena tulis skala 1 cm sama dengan plus minus 1%. Soalan 2018 ulangan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pola perubahan peratusan keluaran dalam negara kasar KDNK mengikut jenis aktiviti ekonomi dari suku pertama tahun 2012 hingga suku pertama tahun 2015 di Malaysia. So, bila kita baca soalan, kita kena pasti ada berapa boleh ubah. Pola perubahan peratusan, pemboleh ubah yang pertama. Yang kedua ialah pemboleh ubah jenis aktiviti ekonomi. Dan yang ketiga ialah tahun. So, ada 3 pemboleh ubah di situ. Bila ada 3 pemboleh ubah, okay, dia mesti graf yang mudahlah. Okay. So, kita cari dulu apa dia kata kunci kat sini. Kata kunci yang ada kat sini ialah pola untuk graf garis. Pola ialah kata kunci graf garis. Perubahan peratusan pula adalah kata kunci memesong. Maka jadilah graf ini graf garis memesong. Oleh kerana di dalam petikan sudah ada nilai negatif, maka tak perlu lagi kita kira peratus perubahannya. Okey, kita hanya pindahkan data terus ke dalam jadual yang nilai negatif tadi berserta dengan nilai positif. Untuk pengiraan tu hanya kira kalau kadar perubahan atau peratus perubahan. Perubahan peratusan dah ada nilai negatif, kita tak perlu kira lagi. So, ini rupa graf garis memesong tersebut. Okey, oleh kerana ini label paksi X-nya ialah suku pertama tahun, kena tulis dengan terperinci suku pertama tahun. So, kita tulis suku pertama tahun. Oleh kerana dia ada tahun 2012 hingga 2015, kita tulis satu-satu 2012 sampai 2015. Label paksi X, suku pertama tahun. Label paksi Y, pola perubahan peratusan keluaran dalam negeri kasar KDNK, unit persen atau peratus. Soalan seterusnya, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus guna tenaga mengikut sektor pekerjaan dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Untuk soalan ni kita tentukan ikut formula PK dulu. Okay? PKK. P ialah pemboleh ubah. Tengok ada berapa pemboleh ubah. Selepas menunjukkan pemboleh ubah peratus guna tenaga yang pertama, pemboleh ubah yang kedua mengikut sektor pekerjaan, pemboleh ubah yang ketiga ialah tahun. So, ada 3 pemboleh ubah. Kemudian kita tengok ada tak kata kunci graf garis atau graf bar. Okay, tak ada kata kunci graf garis. Peratus saja, bukan peratus perubahan. Kalau peratus perubahan, barulah dia akan jadi graf bar atau garis memesong kalau ada kata kunci garis. Okey, peratus perubahan untuk kata kunci memesong. Kalau peratus saja, dia tak ada apa-apa kata kunci. Bermaksud dia bukan kata kunci graf garis. So, dia akan jadi graf bar. Semua graf yang tak ada kata kunci graf garis, dia akan jadi graf bar. So, sini graf bar. Dia nak tahu langkah seterusnya yang terakhir, ada tak kata kunci komponen seperti jumlah, nilai keseluruhan, kumulatif, komposisi? Tiada kat sini. So, bermaksud graf ini ialah graf compound. Jadi, bar campur compound jadi graf bar compound. Okay, soalan ni jadi graf bar compound. Okay. So, dia punya persediaan jadualnya adalah seperti berikut. Unitnya ialah peratus. Graf bar compound. Soalan STPN 2022, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pola perubahan pelaburan langsung asing di Malaysia mengikut sektor dari tahun 2008 hingga tahun 2012. So, macam biasa, kita tentukan menggunakan langkah PK. PK dulu, iaitu P itu ialah P pemboleh ubah. Ada berapa pemboleh ubah dalam soalan ni? Kita kira
pola perubahan. Selepas menunjukkan pola perubahan pemboleh ubah yang pertama, mengikut sektor pemboleh ubah yang kedua dari tahun pemboleh ubah yang ketiga. So, hanya ada 3 pemboleh ubah. So, dia adalah graf yang mudah. Sama ada graf garis atau graf bar. Kemudian, langkah seterusnya kita tengok K untuk kata kunci. Tengok apa kata kunci yang ada sini. Adakah kata kunci graf garis? Pola perubahan. Pola perubahan adalah kata kunci untuk graf garis. Jadi, graf ini ialah graf garis. Langkah yang terakhir kita tengok ada tak kata kunci komponen seperti jumlah, nilai keseluruhan, kumulatif, komposisi, semua tu tak ada. So, bila tak ada, jadinya graf ini ialah graf compound. So, jadi bila kita gabungkan di sini, jadi graf garis compound. Okay, so rupanya macam ni, graf garis compound. Soalan STPN 2020 pun masih lagi menggunakan kata kunci pola perubahan. Apapun kita kena kira ikut rumus PK dulu, PKK, pola P untuk pemboleh ubah. Selepas menunjukkan, kita tengok ada berapa pemboleh ubah. Pemboleh ubah pertama selepas menunjukkan ialah pola perubahan. Pengeluaran produk utama ialah pemboleh ubah yang kedua. Pola perubahan, pemboleh ubah pertama. Produk utama tu pemboleh ubah yang kedua. Dari tahun pemboleh ubah yang ketiga. So, ada 3 pemboleh ubah. So, akan jadi graf yang mudah sama ada garis atau bar. Dan kita tengok langkah seterusnya. Tengok kata kunci. Kata kunci apa? Pola di sini. Pola perubahan adalah kata kunci garis. So, garis. Graf ini akan jadi garis. Okay. Kemudian kita tengok ada tak kata kunci komponen seperti jumlah, nilai keseluruhan, kumulatif, komposisi itu. Tiada. So, jadilah compound. So, graf ini akan jadi graf garis compound. Okay. Setakat itu saja perkongsian ilmu cikgu hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian ilmu cikgu tentang bahagian alih bentuk komunikasi part 3 tentang graf memesong. Graf garis dan graf bar memesong. Cikgu mohon kamu like, subscribe dan komen channel Cikgu Suzaimah Pengajaran Channel. Sila like dan follow dan komen TikTok Cikgu Suzaimah Safi. Setakat itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.